Start. Okay. Ni siapa nama? Kenalkan diri. Okay, nama saya Niha binti Alias. Assalamualaikum semua. Hari ini kami ingin membentangkan agama Shinto dan juga kita pergi kepada pengenalan agama Shinto. Ustaz, boleh tak next slide? Silakan. Ustaz. Okay. Dah. Okay. Pengenalan agama Shinto ni, agama Shinto atau Shintoism dalam sebutan English iaitu agama pribumi orang Jepun. Yang juga perkataan Shinto juga berasal daripada tradisi orang Cina iaitu Shintao. Jadi kat sini pembawaan agama Shinto ni maknanya dia jalan atau cara Tuhan yang wujud setelah kedatangan agama Buddha ke Jepun ni pada sekitar abad 12 Masihi lah. Pada hakikatnya agama Shinto ni iaitu pembauran antara amalan tradisi dengan orang Jepun yang sedia ada dengan agama Buddha. Lepas tu kemudiannya pada berkurung-kurung berikutnya kedatangan ajaran Konfusius dengan juga Tao ni dia mewarnai pembentukan ajaran agama Shinto ni. Jadi setelah pada tu kita boleh disimpulkan pada agama Shinto ni iaitu agama elektif lah yang memberi maksud hasil pencampuran dengan tradisi orang Jepun dengan Buddha dan juga Konfusius. Lepas tu dan juga agama ajaran Tao. Okay, next slide. Okay, kita pergi kepada prinsip-prinsip agama Shinto ni. Okay. Okey, pada utamanya mempercayai adanya Tuhan-Tuhan atau dewa yang menghuni alam dan antaranya utama yang berkuasa ialah Supreme Deity iaitu Tuhan Matahari, juga sembah matahari. Dia juga dipercayai menjadi pengawal pada keluarga diraja Jepun lah. Yang kedua, penganut Shinto ni mempercayai bahawa Tuhan yang mengasas negara iaitu Tuhan pada langit dan bumi lah. Juga maharaja mereka dianggap sebagai Tuhan mereka. Dan juga prinsip kepercayaan ketuhanan agama Shinto ni ialah berhala yang bernama Kami, nama Tuhan yang menguasai seluruh langit dan juga bumi dan mempercayai tinggal di kuil sembahan mereka. Dan juga keempat, agama Shinto ni mempercayai ada 3 dewa yang sentiasa menjaga kepentingan mereka yang penganut agama Shinto ni iaitu Dewa Matahari, Dewa Makanan juga bumi. Jadi pada kelima, sistem kepercayaan ketuhanan Shinto ni tergolong dalam istilah polytheism, yakni mempercayai wujudnya banyak Tuhan yang menghuraikan dalam 2 kelompok Tuhan yang berhubung dengan alam tabi'i dan juga berhubung dengan manusia. Okay, kita pergi kepada prinsip okay, next slide. Kita kepada prinsip ajaran Shinto, iaitu ada 7. Pada ajaran Shinto ni pada utamanya jangan sekali melanggar kehendak Tuhan, juga jangan melupakan tanggungjawab terhadap minta-minta arwah nenek moyang, jangan melanggar perintah ataupun agama arahan negara, juga jangan melupakan segala kebaikan yang Tuhan beri, menghindarkan segala musibah, celaka, menghindari macam kalau mereka ingin mendekatkan lagi dengan sembahan mereka, Tuhan mereka, matahari, langit dan bumi tu, mereka kena ada sifat keikhlasan dalam pekerjaan dan juga rajin bekerja. Okey, dan kelima, apabila bekerja jangan melembab dan juga terlalu lambat. Keenam, tangan lebih berwibawa daripada mulut dan juga berkelakuan baik terhadap orang lain. Jadi dekat sini agama Shinto ni adalah agama yang diisytihar pada era restorasi Meiji. Jadi
agama Shinto ni memberi perhatian berat terhadap kejujuran dengan ikhlasan lah, tambah lagi pada pekerjaan mereka. Jadi keikhlasan ni disifatkan sebagai prasyarat utama dan untuk bersatu pada Tuhan mereka. Jadi anggap sebagai penyaksian kepada kebenaran. Okay, kita pergi kepada mitos dalam agama Shinto. Okay, mitos berkaitan dengan agama Shinto ni. Pada mulanya dalam ajaran agama Shinto ni diyakini bahawa bumi Jepun ni adalah bumi yang pertama dicipta lah. Pada mitos dia lah, dicipta pada dewa mereka, bahawa Kaisar Jepun ni pertama adalah keturunan langsung dalam Amaterasu Omikami, nama Dewi Dewi ke Dewa Matahari, dan juga dalam perkahwinan Yaokugami, Dewa Bulan. Kira itu mitos dalam berkaitan dengan agama Shinto lah. Lepas tu semua upacara dan kebaktian masyarakat Shintoism ni berpusat pada kepercayaan teras ini. Dia percaya kepada mitos. Jadi Amaterasu Omi kami ni adalah Tuhan tertinggi menurut kepercayaan Shinto, sebab agama Shinto ni dia percaya pada agama animal yang percaya pada matahari, daripada bumi. Lepas tu kita pada istilah kami di Shinto dapat ditafsirkan sebagai atas atau lebih unggul. Kiranya matahari dia lebih tinggi, jadi mereka menyembah nama Amaterasu Omikami ni, Dewi Matahari ni. Jadi menurut kepercayaan Shinto, jumlah kepercayaan Shinto, jumlah ini dianggap positif dan menunjuk bahawa para dewa mempunyai sifat-sifat yang hebat dan siap sempurna, lebih paling suci, murah lah. Lagi orang-orang Jepun ni menjadi adanya dewa bumi, ada nama dia lah, dewa bumi, dewa surgawi, dewa matahari, Amaterasu Okami. Dia ada gelaran dia. Lepas tu ajaran Shintoism ni percaya mendapat kekuatan berbahaya, iaitu menjadi hantu jahat yang disebut Aragami. Itu ialah kepercayaan dalam mitos dalam agama Shinto ni. Dan juga kat bawah tu kami dari nenek moyang setiap suku, biasanya kami dimiliki oleh anggota setiap suku. Yang kedua, kami berasal dari pahlawan. Yang ketiga, kami berasal dari nenek moyang setiap keluarga itu sendiri, percayai oleh pelindung keluarga lah. Itu saja dari saya. Dia nama dia bukan, sebutan dia bukan kami Kame. Kame, Okay, terima kasih Ustaz. Alright. Sama. Next. Apa dia punya ni? Tentang? Okay, saya Nur Agilah Baiti Fahimi. Assalamualaikum semua. Saya harap semua sihat. Okey, kita masuk kepada etika dalam agama Shinto. Okey, next slide. Next slide dia. Alright. Okey. Ciri-ciri etika dalam agama Shinto yang pertama adalah menekankan amalan, sikap dan kepekaan yang betul. Kedua, menggalakkan kehidupan sederhana dan harmoni antara kami, alam sekitar dan manusia. Yang ketiga, menekankan ketaatan kepada kami. Kami ni tahu tak siapa? Kami ni adalah Tuhan, ataupun istilah orang Jepun adalah dewa. Dewa, serta menekankan ketaatan kepada kami serta kesyukuran kepadanya kerana rezeki yang diberikan serta kemurahan hati nenek moyang. Yang keempat, berdasarkan kepentingan bersama dan bukanlah kepentingan individu. Okey, seterusnya. Betul kan? Yang kelima, bersikap positif dan memfokuskan kepada masa sekarang. Yang keenam, mempercayai bahawa manusia adalah secara nalurinya dilahirkan bersikap baik, dilahirkan suci dan berpandangan jelas, manakala sebarang kejahatan ataupun keburukan merupakan cabaran sementara mestilah ditangani. Okay, kita masukkan ke seterusnya adalah
etika keseluruhan. Seterusnya. Okey, ini adalah etika Ha. keseluruhan Shinto, Makoto. Makoto ni adalah macam kejujuran, kesetiaan, ketaatan dari hati. Iaitu nafsu yang bersifat mementingkan diri, perasaan benci dan hasad dengki patutlah ditangani kerana ia membuka pintu kepada kejahatan. Seterusnya, kebaikan wujud melalui keharmonian dalam mind, keikhlasan hati, niat yang baik dan semangat kerjasama. Semuanya melalui hati, semuanya dari hati. Seterusnya adalah menghargai setiap detik yang berlalu dan memastikan bahawa setiap saat itu bernilai. Iaitu berusaha dengan sepenuhnya dan bukannya mengharapkan kepada takdir sahaja. Okey, yang seterusnya. Okey, asas etika dalam agama Shinto. Etika Shinto dipengaruhi oleh agama Buddha dan Konfusianisme. Sangatlah dipengaruhi oleh dua agama ini. Secara umumnya, asas kepada etika Shinto ni berasal daripada kedua-dua agama ni lah. Shinto agak fleksibel dalam menerima pengaruh ajaran serta kod etika daripada agama-agama lain dan menggabungkannya dengan ajaran sendiri. Kebanyakan Shinto ambil ajaran daripada Buddha dan Konfusianisme. Kuil ke apa ke semuanya daripada dua agama tersebut. Seterusnya. Oh, sorry. Okey, matlamat etika dalam agama Shinto terdapat 3. Pertama, matlamat Shinto adalah untuk menegakkan keharmonian dan kesucian dalam semua arena kehidupan. Prinsipnya yang paling asas adalah untuk mentaati kepada kami, iaitu Tuhan Dewa mereka lah. Lepas tu, penganut agama Shinto berusaha untuk hidup menurut jalan yang digalakkan oleh kami supaya dapat mengekalkan perhubungan baik dengannya. Okey, seterusnya. Okey, maksudnya kat situ, bila kita ikut semuanya, kita ikut ajaran yang baik oleh Dewa, kita akan dapat ketaatan, kita dapat dimurahkan rezeki ke semuanya yang baik-baik daripada Dewa. So itu dia punya pandangan lah. Okey, etika ni besar tau, etika ni besar. So saya akan terangkan secara biasa je. Etika agama Shinto ni pelbagai konteks tau, dalam konteks dalam diri dan keluarga, perniagaan dan penggunaan dan perdagangan, dari segi sosial dan interpersonal, etika dari segi perubatan sains dan kesihatan, dan etika agama Shinto dalam alam sekitar. Tapi saya tak akan menerangkan ni, saya akan terangkan prinsip-prinsip agama dalam prinsip-prinsip etika dalam agama Shinto. Slide yang seterusnya. Okey, prinsip-prinsip etika dalam agama Shinto terdapat 4, iaitu keharmonian, kesucian, keikhlasan dan komuniti. Saya akan terangkan satu persatu, okey? Masuk kepada keharmonian. Slide seterusnya. Okey, keharmonian. Keharmonian akan wujud sekiranya bersama dalam masyarakat, kelompok, komuniti, seisi rumah, jiran tetangga dan alam sekitar. Keharmonian akan mendatangkan rezeki kepada keluarga dan masyarakat. Seterusnya. Slide seterusnya. Kesucian. Kesucian terbahagi kepada 2, kesucian dari segi luaran dan kesucian dari segi dalaman. Okey, kesucian dari segi luarannya adalah fizikal lah, nama pun luaran. Iaitu seperti macam kesucian badan. Lepas tu, kesucian dalaman ni adalah rohani, merupakan dalam hati, dalam diri seperti kecantikan, kebenaran, jujur, ketaatan, kepercayaan, semua itulah. Okey, kesucian. Manusia perlu menghindari diri dari pencemaran seperti penyakit ataupun kematian.
kalau semua perasan, orang Jepun sangatlah mementingkan kesihatan mereka. Mereka akan makan pemakanan yang sihat, ikan rebus, sayur, makan makanan semuanya yang mengandungi kesihatan lah supaya mereka dijauhi daripada penyakit ataupun kematian. Seterusnya, manusia perlu menjauhi perbuatan antisosial seperti membunuh ataupun berzina. Menurut agama Shinto, pencemaran dan dosa boleh disucikan dengan ibadat. Bila mereka beribadat, maka bagi mereka semuanya dosa diorang akan terhapus. Seterusnya adalah keikhlasan. Keikhlasan dan kesopanan boleh menghapuskan nafsu yang bersifat mementingkan diri, menekankan makoto no kuro ataupun mago kuro, bermaksud macam saya cakaplah, keikhlasan dan kesucian hati serta berusaha berusaha untuk menjadi lebih baik, mungkin dalam kerja, menjadikan hubungan dengan orang lain, menjadikan hubungan yang baik dengan orang lain, serta menjadikan hubungan yang baik dengan kami, dewa mereka lah. Seterusnya adalah komuniti. Komuniti menghargai kesinambungan pembangunan demi kepentingan semua. Konsep dosa dan nilai etika bergantung kepada sistem nilai komuniti. Ahli komuniti perlu melepaskan kehendak peribadi dan keperluan semua. Sikap individualisme dan egois tidak diterima dalam agama Shinto. Okey, kita masuk kepada seterusnya. Spiritual dalam agama Shinto. Spiritual ni adalah tata cara ataupun berkenaan dengan upacara. Okey, slide seterusnya. Okey. Agama Shinto tidak memiliki bentuk peribadatan. Waktu pelaksanaannya sudah ditentukan, iaitu tanggal 1 ataupun 15 setiap bulan, ataupun waktu yang mengadakan masturi. Okey, pengganut agama Shinto dibenarkan untuk pergi ke tempat suci mereka pada bila-bila masa sahaja. Okey, kita tengok pada cara penganut agama Shinto yang taat melakukan pemujaan dewa pada setiap hari. Okey, mereka akan bangun pagi-pagi, bersihkan diri, mandi, bangun daripada tidur diorang, mereka akan membersihkan diri, diorang terus pergi ke altar keluarga. Altar keluarga ni setiap keluarga mempunyai kuilnya tersendiri. Di rumah masing-masing terdapat kuilnya sendiri, diorang pergi ke kuil diorang, mereka akan membongkokkan badan mereka serta menepuk tangan sebanyak 2 kali dan mereka akan diam sebentar untuk tanda hormat kepada dewi mereka. Selepas habis semua tu, barulah diorang akan buat aktiviti seharian mereka. Kalau diorang ada masa lebih, mereka akan menghadapkan matahari, gunung dan tempat-tempat suci yang lain lah untuk tanda hormat kepada dewa. Okey. Bagi mereka, tempat yang terbaik adalah untuk melakukan peribadatannya adalah di Jinja. Okey, 3 perbezaan upacaraan keagamaan di Jinja. Pertama, upacaraan penyucian pendahuluan Kisei. Kedua, upacaraan penyucian Harai. Ketiga adalah upacaraan persembahan sesaji. Okey, kita masuk kepada upacaraan penyucian pendahuluan. Next, seterusnya. Sesaji tu apa? Sesaji tu apa? Upacaraan persembahan sesaji tu apa? Sesaji ni nama persembahan mereka. Bukan Betul tak, bahasa Ustaz? Indonesia ke? Sesaji tu makanan. Dia macam ancak, dia bagi makan. Yang sake tu ke, Ustaz? Bukan, itu ya Arab dia. Sesaji ni dia bagilah makanan, minuman pada Tuhan dia. Jadi sesaji ni bahasa Indonesia. Upacara persembahan makanan untuk Tuhan dia. Faham. Kita buat. Okey, maaf, Ustaz. Apa? Patutlah dekat sini penerangan dia pasal makanan. Okey.
Okey, seterusnya. Okey, sake ataupun sakai adalah rangkaian perbuatan yang bentuknya pelbagai yang harus dilakukan oleh seseorang sebelum ia melakukan sebarang upacaraan keagamaan. Okey, upacaraan penyucian pula. Upacaraan ini biasanya akan dilakukan oleh seorang pendeta atau pendeta. Jap. Oleh seorang pendeta. Kami Pendeta dengan cara mengibaskan tongkat kesucian mereka iaitu Haraguchi ni ke atas kepala ataupun benda yang untuk mereka disucikan. Perbuatan itu adalah simbol untuk membersihkan ataupun mencucikan dosa-dosa mereka, rohani mereka daripada segala dosa mereka lah. Okey, yang seterusnya. Sekejap, tak nampak. Upacara persembahan makanan. Selepas semua upacara ini dilaksanakan, maka upacaraan yang ketiga ni adalah upacaraan persembahan makanan. Boleh segera dilaksanakan. Upacaraan ini dimulakan dengan persembahan ranting-ranting pohon suci sakaki dan dilengkapi dengan pemakanan seperti padi, sake arak mereka, nasi, ikan dan banyak lagi lah pemakanan yang boleh digunakan. Seterusnya. agak kilah tentang seorang ke ni? Tak, inilah step. Kesan ajaran agama Shinto terhadap umat Islam. Ada dua, kita boleh tengok satu persatu. Ada khurafat dan bunuh diri. Kita tengok khurafat dulu, okey. Slide seterusnya, Ustaz. Ya. Okey, khurafat, animisme mempercayai awal lagi. Animisme kepercayaan awal bagi agama Shinto. Mereka mempercayai roh atau kekuatan yang ada pada setiap benda yang di dunia ini disebabkan kepercayaan itu mereka telah memohon dan menyembahnya. Okay, sekiranya umat Islam terpengaruh dengan fahaman agama Shinto, maka ia akan jadi khurafat dan akan lebih teruk menjadi syirik lah. Yang seterusnya adalah membunuh diri. Dalam agama Shinto, bunuh diri dianggap sebagai satu kemuliaan. Ianya dilakukan untuk menunjukkan tanda pengorbanan kepada agama. Jelas, sudah banyak yang terjadi kepada umat Islam. Mereka beranggapan dengan membunuh diri mereka ialah satu perjuangan dalam agama Islam. Salah sama sekali, okey. Saya akan terangkan pada dekat berita harian pada 2020, Jepun di Tokyo mencatatkan kes yang tertinggi dalam membunuh diri, iaitu dari Januari 2020 hinggalah Oktober 2020 sebanyak 17,219 orang mati disebabkan membunuh diri. Itu hanyalah membunuh diri, tak masuk lagi dengan kes COVID. Banyak lagi mati disebabkan kes COVID. Diorang bunuh diri disebabkan tekanan stres, disebabkan hilang kerja, masalah ekonomi, disebabkan itulah diorang ramai yang bunuh diri. Okay, dalam Islam mengharamkan dalam membunuh diri dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195 dan surah Al-Insyirah ayat 33. Sudah jelas, janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Sudah jelas menerangkan hukum membunuh diri dalam agama Islam berdosa dan haram di sisi umat Islam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Balkis Ya, ini saya. Okey, silakan. Okey, kita teruskan pada cara hidup golongan pendeta. Okey, yang pertama, pendeta Shinto dipanggil sebagai Shinsoku, bertugas untuk mengelola kuil dan melaksanakan upacara. Okey, Shinsoku ni adalah pendeta agama Shinto yang fungsi utama dia untuk rasmikan semua upacara kuil. Tapi dia bukan orang yang kena bagi kuliah ke, orang yang berdakwah ke.
Dia hanya mengelola kuil dan melaksanakan upacara. Okay, kedua, kepala pendeta iaitu Guji bertugas memimpin upacara, mengurus kewangan kuil dan bertanggungjawab atas urusan kuil. Okey, Guji ni adalah pangkat tertinggi dalam Shinsoku, dalam pendeta Shinto. Okay, dia upama macam ketua imam lah macam tu. Okey, yang ketiga, wanita pembantu pendeta dipanggil sebagai Miko bertugas melaksanakan upacara, menari dan menjaga kebersihan kuil. Okey. Miko ni kalau kita tengok ada sekelompok gadis muda yang berpakaian putih. Mereka ni adalah Miko yang duduk dekat hadapan pintu masuk jinja, tempat ibadat agama Shinto. Okey, seterusnya kita pergi kepada pandangan Islam terhadap agama Shinto. Okey. Yang pertama, konsep ketuhanan. Okay, agama Shinto hanya sesuai dianuti bagi bangsa Jepun, manakala agama Islam serasi bagi semua bangsa. Okey, dekat sini kita dapat bezakanlah. Agama Shinto ni yang boleh boleh anut agama diorang hanya orang Jepun je. Maksudnya dia tak menyeluruh lah, dia tak terbuka untuk orang luar. Macam selain daripada Jepun. Kalau Islam serasi bagi semua bangsa, yang mana agama Islam ni bersifat syumul kan, menyeluruh dan universal. Agama Islam ni terbuka untuk orang, tak kisahlah orang Jepun ke, Buddha ke apa kan. Okey, yang kedua, konsep ketuhanan dalam Shintoism adalah tidak jelas. Berbeza pada pandangan Islam bahawa Tuhan hanya Allah yang satu mencipta segala makhluk di dunia. Okey. Dekat sini kita boleh tengok apa yang dimaksudkan. Bakis. Yep. Nanti saya masuk turun tambah Tuhan yang mencipta dan mengatur. Dia bukan sahaja mencipta tapi juga mengatur kehidupan makhluk. Okay. Dan sistem, mengatur sistem. Okey, teruskan. Okey, seterusnya saya terangkan pasal konsep ketuhanan Shintoism tak jelas. Apa yang dimaksudkan dengan tidak jelas ni? Maksudnya dalam Shinto kita tahu selalu persoalan yang timbul macam siapa Tuhan Shinto, apa sifat Tuhan dia, apa suruhan dan larangan dalam agama Shinto. Semua yang saya sebutkan tadi sebenarnya banyak lagi, tapi dalam agama Shinto kita tahu benda tu semua tak jelas. Kita tak tahu pun siapa Tuhan dia kan, kita tak tahu apa sifat-sifat Tuhan dia, sebab diorang pun sembah matahari dan diorang tak ada suruhan dan larangan macam agama Islam kan. Agama Islam kita tahu Allah yang mencipta manusia. Allah ada segala suruhan dan larangan ada termaktub dalam kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran kan. Apa lagi, Allah SWT pula ada sifat 20 sifat wajib, mustahil dan satu sifat jaiz kan. Jadi perbezaan dekat situlah. Agama Shinto dia punya Tuhan tak jelas. Kalau agama Islam kita tahu siapa Allah, kita tahu sifat dia. Okey, yang kedua kita pergi kepada konsep manusia. Dalam agama Shinto, manusia berasal daripada kami dan disebutkan juga bahawa telah terjadi perkahwinan kami dengan manusia. Dalam Islam, Allah tidak beranak dan tidak juga diperanakkan. Okey. Dekat sini disebutkan dalam kitab Nihon. Kitab Nihon ni adalah kitab agama Shinto yang mana Okey, kitab Nihon ni sebenarnya kitab suci agama Shinto, tapi sebenarnya ni cerita-cerita mitos je yang mengatakan agama Shinto ada kitab, tapi diorang tak ada pun sebenarnya. Yang mana diorang percaya bahawa kami, Tuhan ni berkahwin dengan manusia dan terjadinya manusia ni berasal daripada kami. Tapi dalam Islam juga betul lah kita diciptakan oleh Allah SWT.
Tapi Tuhan kita Allah SWT tidak beranak dan tidak diberanakkan. Allah tidak berkahwin. Tapi kalau dalam agama Shinto, diorang percaya bahawa perkahwinan itu berlaku dalam perkahwinan Tuhan dengan manusia. Okey, yang kedua, Shinto juga beranggapan manusia bebas dari kesalahan, tapi dalam Islam manusia mempunyai dosa. Okey, dalam ni, okey, Cuba jelaskan sikit. Shinto Manusia mempunyai dosa dalam Islam. okey, macam ni. Dalam agama Islam, kita tahu manusia ada dosa besar, ada dosa kecil, betul. Dalam Shinto, diorang tak percaya pun benda ni. Maksudnya diorang percaya manusia tu bebas daripada buat salah. Diorang tak percaya ada dosa atau pun ada pahala. Ya? Dia dalam Islam kita tak cakap dosa, manusia ada dosa. Setiap perbuatan manusia, dia kata setiap perbuatan manusia ni dia ada kesan. Perbuatan manusia memberi kesan sama ada pahala ataupun dosa. Dia buat baik dapat baik, buat buruk dapat buruk lah. Kalau kita kata dalam Islam manusia mempunyai dosa, dia dah macam Kristian. Kristian ni dia di dalam dosa warisan. So dalam Islam, perbuatan manusia ini boleh menyebabkan dia berdosa atau dia mendapat pahala. Gitu. Kena tulis perbuatan manusia. Nanti dalam tulisan tu lah. Okay, next. Terus. Yep. Sekejap Ustaz. Teruskan. Sikit, saya tambah sikit. Dalam Islam kan ada, kita tahu dalam Islam ada dosa dan pahala. Jadi macam mana dalam Islam, macam mana kita nak bebas daripada benda tu adalah dengan bertaubat pada Allah SWT. Itu perbezaan antara konsep manusia agama Shinto dengan Islam. Okay, kita pergi kepada konsep ibadat. Dalam agama Shinto, ajaran bunuh diri dianggap mulia, tetapi dalam agama Islam, perkara ini ditegas sama sekali kerana ia sama dengan melakukan kesyirikan. Okay, dalam agama Shinto, diorang percaya bunuh diri ni benda yang mulia dan diorang jamin orang yang bunuh diri ni akan masuk syurga. Tapi kalau dalam Islam, Allah SWT tegah untuk kita bunuh diri sebab apa? Itu adalah satu perkara syirik. Dan Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan atau gunakan harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, iaitu tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Okay, itu perbezaan dia lah. Seterusnya kita pergi kepada konsep dosa pahala. Okay. Ajaran Shinto tidak mempunyai unsur larangan dan suruhan yang melibatkan dosa pahala. Manakala dalam Islam mempunyai suruhan dan larangan yang melibatkan balasan pahala dan dosa. Okay. Di sini dimaksudkan dengan Ustaz. Ulang balik. Slide tadi. Dah. Lama sangat lah ni. Dah kat sejam lah ni. Patutnya 10 minit je. Cepat. Okey, tak apalah. Terus je. Terus je ni. Yang slide tadi. Okay, teruskan. Mana? Tak ada pun. Tak boleh. Okey, kita pergi kepada titik pertemuan dialog dengan agama Shinto. Okey, kat sini kita tengok persamaan nilai agama Islam dengan agama Shinto. Tadi kita tengok perbezaan kan. Ni kita tengok persamaan dari segi konsep etika. Okay, ajaran Shinto memusatkan kepatuhan kepada maharaja yang dianggap Tuhan di bumi, dan ini bersesuaian dengan pandangan Islam. Okey, dalam Islam pun Allah suruh kita untuk patuh dengan pemimpin, kan, dengan orang yang ulil amri, kan. Dalam kita tahu dekat sini kita faham ajaran Shinto ni dia patuh kepada maharaja tapi dia anggap Tuhan. Tapi dalam agama Islam kita tak Kejap ya Ustaz. Apa nama apa? Sekejap.
Saya nak terangkan dalam surah An-Nisa ayat 59. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, iaitu orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah ataupun berselisihan dalam satu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikan kepada kitab Allah, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Tapi kat sini kita raja dalam agama Islam bukan untuk kita sembah. Okey, sebab kita jelas dan nyata bahawa kita patut sembah dalam agama Islam hanyalah Allah yang Esa. Okey, itu kesimpulannya. Agama Shinto sebenarnya tak mempunyai pun pengasas seperti agama-agama lain. Sebab ia berasal dari, agama Shinto ni berasal dari dewa-dewa yang diturunkan oleh bangsa Jepun. Itu saja kesimpulannya. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih.